Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah di atas segala nikmat yang dikurniakannya kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-12 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad akhadha Allahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Bermaksud, dan demi sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian setia Bani Israel supaya mereka menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kami telah utuskan dari kalangan mereka 12 ketua untuk memimpin golongan masing-masing. Dan Allah berfirman kepada mereka bahawa Aku adalah berserta kamu, yakni memerhatikan segala-galanya. Demi sesungguhnya jika kamu dirikan salat serta kamu tunaikan zakat dan kamu beriman dengan segala rasul utusanku serta menolong bantu mereka dalam menegakkan agama Allah, dan kamu pinjamkan Allah dengan sedekah dan berbuat baik pada jalannya secara pinjaman yang baik, bukan kerana riak dan mencari keuntungan dunia, sudah tentu aku akan ampunkan dosa-dosa kamu, dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Oleh itu sesiapa yang kufur ingkar di antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah ia dari jalan yang betul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam telah kita lihat daripada awal ayat ini sehingga ke frasa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala Allahu inni ma'akum, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku bersama-sama kamu. Bersama-sama di sini bermaksud memelihara, menjaga, memberi kemenangan, pertolongan dan sebagainya. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah membuat perjanjian dengan Bani Israel dan memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk menghantar dalam kalangan mereka 12 orang naqib, 12 orang ketua yang akan mengetahui hal ehwal Bani Israel yang tinggal di Baitul Maqdis, termasuklah golongan Jabari di dalam itu. Lalu Allah berfirman kepada naqib-naqib tersebut yang 12 orang itu, inni ma'akum, sesungguhnya aku berserta kamu, bermaksud tidak tersembunyi daripadaku
segala yang berlaku tentang hal ehwal kamu, dan aku akan menyokong dan mendukung kamu dengan pemeliharaanku dan pertolonganku selagi kamu melaksanakan segala perjanjian denganku dan selagi kamu mengikuti para rasul yang kuutuskan. Maka sebenarnya waqala Allahu inni ma'akum ini adalah suatu amaran kepada mereka agar tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tidak dapat disembunyikan daripadanya apa jua perkara. Pada masa yang sama, Allah juga memberi janji kepada mereka tentang pertolongan, sokongan dan kemenangan sekiranya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melaksanakannya dan memeliharanya. Seperti mana Allah berfirman, la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna 'ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka sekiranya di dalam perkataan lain itu, sebelum in adanya lam, lain, maknanya lam di situ seperti mana juga lam yang ada pada perkataan qad, laqad, iaitu adanya maksud qasam, adanya maksud sumpah di situ, maknanya demi Allah sekiranya, dan in situ adalah bermaksud in syartiyah. Maka sekiranya berlaku yang demikian, maka Allah akan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu dan akan masukkan kamu ke dalam syurga. Maka di dalam ayat ini, di dalam frasa ini, Allah menyatakan, Allah menyebut kalimah wa azzartumuhum, dan kalimah wa azzartumuhum itu daripada at-ta'zir, maafkan saya, iaitu bermaksud an-nasr wa i'anah ma'at ta'zim wa tafkhim, iaitu pertolongan dan pemeliharaan berserta dengan keagungan dan kebesaran. Bermaksud sekiranya kamu wahai Bani Israel, khususnya wahai 12 para nuqaba ini, sekiranya kamu terus menerus mendirikan solat dan mendirikannya dengan bentuk yang paling sempurnanya dengan khusyuk dan khudu', dan kamu menunaikan zakat terhadap orang yang berhak menerimanya, dan kamu beriman dengan para rasul yang kuutuskan dengan iman yang sebenar, dan kamu membantu, menyokong, mendukung para rasul itu dan mengagungkan mereka dan mentaati mereka. Wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kamu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan kita biasa berjumpa dalam Al-Quran istilah memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Perlu kita faham, ia bermaksud apabila seseorang itu melakukan ibadah yang dinamakan sebagai infak, bersedekah, wakaf dan sebagainya ke arah jalan Allah ataupun ke tempat-tempat yang baik. Termasuk juga maksud wa aqradtumullaha qardan hasana ini ialah semua jenis amal ibadah selain daripada sedekah tadi, iaitu Allah menggunakan kalimah memberi pinjam ini bermaksud apabila kita beramal, termasuklah bila kita bersedekah, kita diumpamakan oleh Allah seperti seorang yang meminjamkan hartanya kepada seseorang. Apabila kita meminjamkan harta kita kepada orang lain, apa yang kita mahukan? Kita mahukan yang meminjam itu akan membayar semula harta yang kita pinjamkan atau duit yang kita pinjamkan kepadanya. Ini perkara biasa. Maknanya seorang yang meminjamkan wang kepada orang lain berharap, bukan sekadar berharap, tapi memastikan bahawa si peminjam itu akan memulangkannya dengan jayanya, maksudnya dengan dalam tempoh yang ditetapkan. Maka Allah memberitahu kepada kita, apabila kita beramal ibadah kerana Allah, apabila kita bersedekah, Allah meletakkan seolah-olah Allah itu meminjam sesuatu
daripada kita, sedangkan subhanallah, Allah Maha Suci daripada semua itu. Cuma Allah ingin memberi suatu ibarat, suatu perumpamaan supaya kita faham. Kerana apabila kita beribadah kepada Allah, Allah pasti akan membalas. Seperti orang yang meminjam pasti akan membayar balik pinjamannya kepada si pemiutang. Maka dalam konteks ini, bila Allah memulangkan semula, seumpama orang yang meminjam, Allah akan membalas, bukan sekadar dibalas seperti mana atau dipulangkan seperti mana yang dipinjam, tetapi Allah akan memulangkannya dengan balasan, dengan bayaran seolah-olahnya yang lebih hebat daripada apa yang diberikan. Bermaksud bila kita beramal soleh, bila kita bersedekah contohnya dalam konteks yang khusus, maka Allah akan bayar, Allah akan pulangkan semula harta yang kita infakkan itu, amal soleh yang kita lakukan itu, dengan pahala yang lebih hebat, dengan balasan yang lebih hebat, termasuklah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dimaksudkan dengan wa aqradtumullaha qardan hasana. Maka apakah balasan Allah kepada Bani Israel sekiranya mereka menyatakan atau melakukan tanggungjawab mereka? La ukaffiranna ankum sayyiatikum, aku akan ampunkan atau hapuskan segala kesalahan dan kesilapan kamu. Dan natijah daripada keampunan itu, Allah akan masukkan mereka, wala udkhilannakum, akan kumasukkan kamu di akhirat nanti dalam syurga jannatin tajri min tahti al-anhar, syurga yang begitu indah. Dan di antara keindahan syurga itu ialah air sungai yang mengalir di bawah kebunnya, kebun yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai yang begitu indah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kepada mereka pintu kemuliaan, pintu kepemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya mereka melaksanakan segala yang disuruh, kemudian Allah memberi amaran kepada mereka dengan firman-Nya, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa yang ingkar, yang kufur setelah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lalu ditinggalkannya, atau berpaling daripada menunaikan tanggungjawab yang telah dipikulkan ke atas mereka setelah mereka mengetahui akan tanggungjawab itu, maka mereka faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya mereka telah tersesat daripada jalan yang benar, daripada jalan yang lurus, daripada as-siratal mustaqim, dan menjadilah mereka dalam kesesatan yang tidak ada hidayah padanya dan tidak ada kebaikan padanya. Maka ia merupakan suatu amaran keras daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel, yang Allah Ta'ala Maha mengetahui keadaan mereka dan sifat mereka, agar mereka tidak melakukan sebarang bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang supaya mereka tidak melakukan apa yang sepatutnya tidak mereka lakukan kepada Nabi atau Rasul yang Allah utuskan kepada mereka, khususnya Nabi Musa alaihi salam. Maka dengan itu kita dapat lihat ayat ini Allah telah menjelaskan tentang perjanjian yang serius, perjanjian yang bersungguh-sungguh di antara Allah dengan Bani Israel, agar mereka melaksanakan segala tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada mereka, sekaligus memberi amaran kepada mereka agar tidak mengkhianati perjanjian tersebut dan juga tidak mengkufuri segala perintah Allah. Dan Allah memberikan galakan kepada mereka jika mereka taat dan beriman, dan jika mereka mendukung dan menyokong para rasul utusan Allah, pastilah mereka akan mendapat balasan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Maka apakah agaknya reaksi ataupun tindakan Bani Israel terhadap ayat ataupun terhadap perintah yang disebut dalam ayat ini, yang merupakan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
InsyaAllah akan kita lihat dalam ayat seterusnya. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.